Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Mesti ada yang terkejut kan? Tiba-tiba je upload pada hari Ahad kan? Sempena musim PKP ni dah tu dengan lockdownnya lagi. Kita dah 6 hari dah duduk rumah je. Buat kerja pun kat rumah. Tak boleh nak keluar pergi mana kan? So saya pun macam terfikirlah, korang duduk rumah je. Why not kalau saya buat satu lagi slot untuk hiburkan korang? So slot ni kita bagi nama... apa yang rasa-rasa yang sesuai? Sebab slot ni kita masukkan pada hari Ahad dan juga sempena lockdown. Jadi kita ambil yang senang-senang je dah. Lockdown Ahad. Boleh? Jadi insyaAllah sepanjang musim lockdown ni saya akan upload dalam 3 ke 4 video seminggu. InsyaAllah, doakan semoga segalanya berjalan lancar. Sebab kita manusia, kalau kita rancang macam mana sekalipun, kalau Allah tu tidak berkeinginan macam tu, benda tu takkan jadi kan. So untuk slot hari Ahad ni, setakat ni saya plan untuk buat top 5. Jadi lepas ni banyaklah top 5 itu, top 5 ini macam itu kan. Sebenarnya ada jugalah yang komen, "Akak buatlah alur cerita. Sekarang ni kan ramai buat alur cerita kan." So saya fikir macam, alah, kesian pula dekat orang yang buat movie tu. Kan dia nak buat movie tu bukan je perlukan tenaga, tapi duit pun habis. Yelah, tenaga tu pun satu kan. Kalau kita dah cerita setengah orang tu, makin kita cerita, makin dia nak tengok. Tapi setengah orang ni lagi, makin kita cerita, makin dia cakap, ni dah cukup dah ni, aku dah tahu dah jalan cerita dia macam mana, dah cukup dah. So macam agak tak best lah dekat situ. Tapi tak tahulah, mungkin for future saya akan buat juga benda tu. Mungkin saya akan ceritakan secara ringkasnya lah, bukan macam terperinci scene by scene ke apa kan. Tapi setakat ni tak terfikir lagi untuk buat benda tu. Dan ada juga yang korang komen, cadangkan untuk saya buat reaction macam benda-benda yang seram ke, ataupun video-video lain lah macam tu. Tapi itulah, kalau untuk reaction, kalau adalah korang nak suggestkan video untuk saya buat reaction, korang boleh send ke email saya, ataupun korang boleh tinggalkan mesej dekat Instagram saya ataupun Facebook, apa pun boleh juga. Tapi korang jangan pula nak, "Akak buat reaction ni ada kemalangan, lepas tu yang pelik-pelik tu kan, tu saya tak tengok, minta maaf." Saya tak boleh tengok, mental breakdown terus. Jadi untuk video kali ni saya nak sharekan dengan korang 5 perkahwinan yang dibatalkan saat-saat akhir. Dah tu sebab-sebab dia batalkan tu memang tak masuk akal. Taklah macam terlalu, orang kata kadang-kadang tu terlalu remeh. Tapi kan kalau sekali kita fikir, alah, ini je pun reason dia, tak perlu kot nak batalkan, jalan je terus macam tu kan. Dan biasanya orang yang nak kahwin ni, daripada proses bertunang dia tu, dia dah start dah buat persiapan itu, persiapan ini kan. Dan kebanyakannya proses persiapan tu pun dah beberapa bulan. Kadang-kadang ada yang ambil sampai setahun. Tapi yelah, ada je orang yang buat persiapan dalam 2-3 bulan macam tu dah cukup dah bagi dia orang kan. Tapi ceritanya ramai sangat orang yang nakkan perkahwinan dia orang ni macam perfect lah. Sebab dia orang akan fikir perkahwinan tu adalah sekali seumur hidup macam tu. So tak nak lah nanti hari perkahwinan kan ada cacat cela lah, dengan gulainya yang tak masak, nasi tak cukup, dah tu hadiah untuk bagi dekat tetamu tu pun tak cukup. Tak nak lah macam tu kan. So sebab tu lah ramai sangat yang macam buat persediaan semua tu daripada awal-awal lagi. Mesti ada antara korang yang dah pernah merasai benda tu semua kan. So untuk korang yang ada banyak pengalaman tentang pernikahan, tentang perkahwinan korang bolehlah komen dekat bawah, share dengan kita orang. Apa yang mungkin benda tu lucu ke, ada benda yang menyakitkan hati ke jadi kan. So bolehlah share sama-sama share kat bawah, okay? Ceritanya sekarang ni, bila kita dah buat persiapan cantik dah ni, dah plan elok-elok, kad jemputan pun dah bagi semua, barang-barang nak kahwin ni semua dah beli ni, hantaran pun semua dah berdulang-dulang dah siap. Tapi tiba-tiba je korang dapat tahu yang kawan baik korang tak dapat datang pada hari perkahwinan tu. Lepas tu cancel kahwin. Part ni lah yang tiba-tiba je terdengar bunyi burung gagak kat telinga. Macam tu kan. Maksudnya sesuatu benda yang macam tak masuk akal macam tu lah. Tak perlu pun sampai nak cancel kan. So ini dia top 5 perkahwinan yang terpaksa dibatalkan sebab-sebab yang agak remeh dan agak tak masuk akal lah. Dah sedia?
Jom kita mula. Sebelum tonton video ni, saya nak tanya korang. Korang dah dapatkan ke produk It's Me Mr. Kudap? So untuk produk It's Me Mr. Kudap ni, diorang ada 3 kudap-kudapan. Jadi diorang ada dry vegetable, dry fruit dan juga salted egg fish skin. So untuk salted egg fish skin ni harganya RM15 dan lagi 2 produk diorang ni harganya RM13 sahaja. Jadi untuk dapatkan produk ni senang je. Korang pergi ke ruang description dekat bawah. Saya dah tinggalkan link Shopee dekat bawah. Korang klik je dekat situ. So jangan lupa untuk dapatkan produk It's Me Mr. Kudap sambil-sambil layan cerita ni. Yang pertama, rumah calon suami tu tak ada toilet. Kalau sekali fikir, alah toilet je pun. Orang dulu pun mana guna toilet. Tapi yelah, sekarang ni kan zaman moden. Mana ada orang yang nak lagi kalau rumah suami dia tu tak ada toilet. Dan sebenarnya kes ni jadi dekat India. Jadi rasanya dekat pedalaman India tu, rumah yang tak ada toilet ni bukan sesuatu yang janggal, bukan sesuatu yang ganjil lah. Maksudnya dekat pedalaman di India sana, rumah yang tak ada toilet ni biasa. Jadi ceritanya ada seorang wanita di India yang berumur 25 tahun. Jadi sebab umur dia pun dah 25 tahun, orang India ni dia jenis kahwin awal juga. So macam umurnya pun dah meningkat macam gitu, tapi belum lagi bertemu jodoh. So dia pun daftarkanlah nama dia dekat agensi mencari jodoh. Kalau kita agensi mencari jodoh macam tu lah. Tapi diorang dekat sana, diorang macam ada satu NGO yang terlibat yang akan pasangkan lelaki dengan perempuan ni. Tapi untuk kita senang fikir itu agensi mencari jodoh je lah. Dan tak lama lepas tu dia pun dapatlah pasangan dia. Dia pun dipasangkan dengan seorang lelaki. Jadi semua hal yang melibatkan pasangan ni semuanya diuruskan oleh organisasi tadi. Maksudnya daripada mula-mula kenal, mula-mula jumpa, lepas tu rundingan untuk menikah tu, semuanya agensi tu yang uruskan. Jadi masa dia orang bincang nak nikah tu, jadi agensi tadi pun bagi tahulah wanita ni yang rumah lelaki ni tak ada toilet. Dan masa tu lah wanita tadi macam bagi syarat lah kan. Boleh kalau dia nak nikah dengan lelaki ni, tapi rumah lelaki ni kena bina toilet tu, kena buat tandas tu. Lepas tu barulah dia akan menikah dengan lelaki tadi. Okey, yang lelaki ni pun sanggup lah kan. Katanya jangan risau, dia akan cepat-cepat pergi bina toilet dekat rumah dia tu. Jadi masa tu dia bersetuju tu untuk bina toilet. Lepas tu dia cakap, tak apalah, kita uruskanlah urusan pernikahan kita ni. Nanti saya balik, saya binalah toilet tu. Tak ada masalah. Dah settle semua. Persiapan kahwin pun dah settle. Dan sehari sebelum diorang nikah tu, yang perempuan tadi pun tanyalah lelaki ni, toilet dah siap dah? Dan lelaki tu cakap apa? Belum lagi. Time ni jugalah yang perempuan tadi, dia nekat. Dia tak nak dengan lelaki ni. Dia batalkan terus pernikahan dia. Sebab apa? Sebab toilet belum siap. So dia cakap lah, dia rasa macam tertipu lah. Padahal dah bagi lama dah masa untuk lelaki ni bina toilet dekat rumah dia. Dan memang itu pun syarat yang dia nak. Bina dulu toilet, aku akan kahwin dengan kau. Tup, last kali tanya toilet dah bina? Belum. Dah tak jadi kahwin, cancel terus. So dia rasa macam dia tertipu lah kan. So dia memang tak nak, aku tak nak macam tu. Dan sebenarnya semua ahli keluarga wanita ni memang sokong sangat dengan tindakan wanita ni untuk cancel wedding tu. Dan macam saya cakap tadi lah, kalau fikir-fikir logik, sebenarnya toilet tu memang satu keperluan yang asas kan. Dan jarang lah orang sekarang ni yang nak rumah diorang tu is okay, tak ada toilet pun tak apa macam tu. Kecuali memang diorang tu dah hidup susah daripada kecil lagi, dah terbiasa dah dengan benda tu. Jadi kalau macam tu memang tak ada masalah lah kan. Ini kalau rumah kita memang dah ada toilet, kita dah biasa dah uruskan diri kita dalam toilet tu, sekali nak berkahwin dengan rumah orang yang tak ada toilet, rasa macam pelik lah juga kan. Jadi katanya dekat India sana, tak semua keluarga mampu untuk bina sebiji toilet dalam sebuah rumah. Dan kebanyakan mereka akan guna satu toilet awam, macam toilet awam lah kan, toilet yang ada dekat luar tu untuk kegunaan orang ramai. Maksudnya dekat area situ tu semuanya rumahnya tak ada toilet dan duk guna toilet yang itu je lah. Tapi rasanya kalau kat bandar-bandar besar tak ada macam tu lah kot. Kalau tengok dalam cerita-cerita Bollywood tu kan nampak grand juga tempat-tempatnya kan. So sebab kes tak jadi nak nikah tadi, NGO cari jodoh tadi pun dia orang macam tawarkan dekat perempuan ni untuk cari calon lelaki yang lain. Dan dia orang akan carikan lelaki yang rumahnya tu ada toilet. Dan wanita tadi pun setujulah. Yang kedua,
batal nikah sebab cicak peliharaan dia kena kanser. Kisahnya Lizzie Griffith yang berumur 25 tahun. Dia ni adalah salah seorang makeup artis dekat London. So dia adalah bela seekor cicak yang diberi nama sebagai George. Tapi ini bukan cicak yang kat rumah kita tu tahu. Bukan cicak yang atas-atas ni sibuk je bunyi tu. Ini cicak yang padang pasir tu. Kan macam jenis-jenis macam iguana tu. Cicak yang itulah. Tak tahu dekat Malaysia ni kita panggil apa benda lah tu. Tapi yang itulah, yang ini. Tak tahulah kalau yang ni pun kita panggil iguana juga. Sebab kalau iguana setahu saya dia macam banyak bonggol-bonggol kat atas belakang tu kan. Entahlah, saya pun tak tahu. Saya tak pernah pun nak pelihara benda tu, nak terfikir untuk pelihara benda tu. Tak pernah. Sebenarnya Lizzie tadi dia dah menabung dah. Menabung untuk berkahwin lah dengan tunang dia ni. So dia orang dah buat lah persiapan untuk tamatkan zaman bujangnya tu. Dan pasangan dia ni namanya Chris Fisher. So beberapa hari je lagi dia nak nikah. Tapi sekali cicaknya pula yang kena barah. Dan masa tu sebenarnya cicak dia ni koma tau. Dan nampak keadaan cicaknya macam gitu tadi, dia pun hantarlah cicaknya tu ke klinik. Lepas dah cek semua, doktor tu cakap yang cicak dia ni ada barah sebenarnya. So dia orang memang nak kena operate masa tu juga. Dan kena menjalani kemioterapi. Jadi anggaran untuk proses tu semua lebih kurang $4,800. So masa tu katanya nak tak nak dia terpaksalah gunakan duit simpanan dia untuk berkahwin tadi untuk biaya kos perubatan cicaknya tu. Dan sebenarnya kes ni pasangan dia si Chris tadi dia pun macam tak kisah sebab katanya dia sendiri pun macam dah sayang dah dengan George tu, dengan cicak tu. Mungkin juga sebab cicak tu sebenarnya dia bukan ambil, dia panggil adopt, anak angkat. Dia jadikan anak angkat ke macam mana? Dia adopt ataupun orang kata pelihara, ambil benda tu daripada macam Jabatan Perhilitan macam tu lah. So mungkin sebab dia dah ambil daripada sana, dia memang bertanggungjawab untuk jaga cicak tu. Tapi itulah tetap juga cicak. Mungkin ada antara korang yang pernah ataupun sedang memelihara cicak jenis ni, ataupun mungkin korang panggil iguana ke apa macam ni kan. So korang bolehlah komen kat bawah, sharekan pengalaman korang, pengetahuan korang tentang haiwan ni. Okey, yang ketiga, batal nikah sebab bakal isteri dia tu hodoh. Hal ni sebenarnya jadi dekat China. Kang Hu yang berusia 33 tahun, dia ni sebenarnya terpaksa ikut kehendak keluarga dia untuk berkahwin dengan Na Song yang berumur 30 tahun. So kiranya dia ni dijodohkan lah macam tu. Dan dia sendiri pun mungkin ada sebab-sebab tertentu. Macam dia pun macam paksa rela lah pergi berkahwin kan. Pergi untuk hadiri majlis tu dan untuk melangsungkan perkahwinan tu lah. Tapi memang sebelum ni diorang memang tak pernah jumpa. Macam pernikahan terpaksa jugalah kan. Masa diorang nak dikahwinkan tu, masa tu lah barulah pertama kalinya si Kang Hu tadi dia tengok muka bakal isteri dia. Lepas dia tengok tadi, dia macam clue lah. Dia pun tak tahu nak cakap apa sebab dia terkejut sangat. Bagi dia, wanita tu sangat hodoh. Masa tu juga sebenarnya dia terpaksa. Dia cakap juga yang perempuan ni memang sangat hodoh. Dan dia tak nak kahwin. Dia nak batalkan perkahwinan ni. Lepas beberapa jam je dia batalkan perkahwinan dia tadi, orang jumpa dia ada dekat dalam sungai. Dia dah terjun sungai dah masa tu. Mungkin ada pergaduhan lah dalam keluarga dia sendiri kan. Sampaikan dia nekat nak pergi terjunnya sungai tu. Lepas tu orang nampak dia dah terapung dah dalam sungai tu. Dah tu kalut lah orang-orang sekitar dia pergi untuk selamatkan dia tadi. Ingatkan dah mati dah sebab dah terapung macam itu kan. Tapi belum mati lagi. Cuma masa tu memang dia dah tak sedarkan diri lah. Bila dia dah tersedar tu, adalah wartawan ni yang datang dekat dia, wawancara lah kan. Lepas tu dia tanyalah, dah kenapa batal nikah? Lepas tu yang lelaki Kang Hu tadi dia cakap, tak boleh lah, tak boleh. Sebab perempuan tu memang hodoh sangat. Dia memang tak boleh terima. Lepas tu dia cakap wanita tu memang tak macam yang dia bayangkan. Yang dia pasti kalau wanita tu jadi juga bini dia, bakal bini yang tak jadi tu akan merosakkan imej dia. Suka hati dia je kan. Suka hati dia je cakap orang hodoh lah apa kan. Tapi yang paksa dikahwin tu pun satu hal juga. Kalau dah ahli keluarga sendiri, takkanlah tak tahu anak kau tu macam mana. Padan-padan kan lah macam tu. Ni jadi macam cerita yang apa, drama TV3 pukul 7 tu pula kan. Neneknya tak nak, tetap nak kahwinkan juga dengan saudara sendiri. Macam tu. Tak boleh keluar daripada salah silah keluarga kita. Kekalkan keturunan tu. Macam tu kan. Kenapa upah ni nak sangat kita orang kahwin dengan sepupu sendiri? Sebab nak jaga susul galuh keturunan kita. Okey, yang keempat,
ada seorang wanita dekat Uttar Pradesh di India batalkan perkahwinan dia sebab bakal suaminya tu tak tahu mengira, tak boleh nak hafal sifir 2. Macam mana tu? Siap sedialah wahai pengantin-pengantin semua, sifir 2 mesti kena hafal lah. Okey, kisahnya bila ada seorang wanita ni, dia macam mula rasa curiga dengan tahap pendidikan bakal suami dia. Jadi awal-awal kenal pun bila ditanya pasal tahap pendidikan tu, macam keluarga lelaki ni bagi gambaran sama-sama je, bagi gambaran yang elok-elok je lah. Tak adalah cakap oh dia ni degree dalam bidang gini-gini, tak ada. Dia macam bagi gambaran gitu-gitu je, pendidikan dia okey, macam tu kan. Jadi lepas dah bincang-bincang dua belah pihak tadi, semuanya pun macam dah setuju untuk buat perkahwinan dia orang. Jadi pada hari perkahwinan tu, kalau perkahwinan orang India ni, dia ada step-step dia kan. Jadi katanya sebelum si perempuan tadi dia kalungkan bunga dekat yang si pengantin lelaki, pengantin perempuan tu pun nak kalung bunga macam ni, stop. Lepas tu dia tanya, cuba awak baca sifir 2. Masa tu lah, sudah, kau ni kalungkan bunga untuk aku cepat-cepat lah sikit dah, kenapa nak tanya aku sifir 2 kan. Yang si pengantin lelaki tadi pun macam dah menggelabah dah, habislah aku kali ni kan. Dan memang betul, si pengantin lelaki tu gagal jawab soalan kuis sebelum disarungkan bunga. Dah tak dapat nak jawab soalan tadi, pengantin perempuan ni pun tahu yang sebenarnya dia tu dah ditipu dah. Masa tu lah dia nekat, dia memang nak batalkan perkahwinan ni. Dah separuh jalan dah sebenarnya majlis perkahwinan tu, tapi bila nak disarungkan bunga tu terus nak cancel wedding macam gitu je. Memang kedua-dua belah pihak pun macam tak puas hati jugalah kan, sebab dia orang sendiri pun dah habis banyak semua kan. So ramailah orang yang pujuk dia masa tu, daripada kedua-dua belah pihak. Keluarga pengantin pun sama-sama pujuk dia, tapi dia tetap juga dengan keputusan dia. Dia memang tak nak teruskan pernikahan ni. Lepas tu dia cakap, saya tak nak kahwin dengan lelaki yang tak ada asas matematik. So ingatlah orang lelaki, asas matematik tu penting. Lepas tu dia cakap lah, mungkin lelaki ni sebenarnya tak sekolah pun, dan kenapa keluarga lelaki tu boleh sorokkan benda ni daripada dia dan juga keluarga dia. So sebelum korang nak menikah tu, bagi tahulah perkara sebenar. Korang tak perlu kot nak tipu-tipu, sebab lambat ke cepat ke benda yang korang tipu tu akan terbongkar juga. Okey, yang kelima dan yang terakhir, batal nikah sebab sakit. Mesti ada antara korang yang cakap, alah kak, sakit memanglah akan batal nikah kan. Tak, jangan silap faham. Ini bukan sebab ayang, saya sakit, boleh tak kalau kita batal nikah dulu, nanti saya sihat, nanti kita nikahlah lagi. Tak, bukan yang macam gitu. Dengar dulu. Sekejap Okey, kisahnya ada seorang lelaki yang namanya Jugal Kishore yang berumur 25 tahun. Jadi dia ni nak dinikahkan dengan seorang wanita yang bernama Indira yang berusia 23 tahun. Tapi pada hari pernikahan mereka tu, hari yang sepatutnya jadi hari bahagia diorang, tiba-tiba je pengantin lelaki ni diserang epilepsi. Lepas tu diorang semua terpaksalah bawa pengantin lelaki ni untuk pergi dapatkan bantuan kecemasan dekat hospital. So kiranya ini bukan kes biasa lah, ini memang kes emergency. Pergi dapatkan rawatan dan mungkin memang dia dah ada lama dah penyakit tu. So dalam masa hari tu juga dia punya sakit tu elok. Jadi lepas dia dah keluar daripada hospital tadi, keluar daripada ward tu kan, dia pun pergilah ke tempat perkahwinan dia, yang kononnya nak sambung balik lah, nak pergi kahwin balik kan, nak pergi nikah balik. Sekali masa dia dah sampai dekat tempat perkahwinan tu, bakal bini dia dah jadi bini orang dah. Dan orang lain tu namanya adalah Harpal Singh. Jadi Harpal ni sebenarnya adalah abang ipar kepada saudaranya Indra tadi. Lepas tu bila orang tanya Indra ni, kenapa kau buat macam ni kan? Lepas tu Indra tu cakap lah, aku tak tahu pun yang bakal suami aku tu sakit. Aku tak nak suami yang sakit. Dan keluarga Indra sendiri pun memang tak tahu bakal suami Indira tu sakit. Jadi masa tu juga, lepas dah tahu dah lelaki tu sakit, dia boleh pergi nekat nak cari mana-mana je lah tetamu yang sanggup nak kahwin dengan dia. Masa tu dia nak kahwin hari tu juga, sekarang juga macam tu. Memang betul-betul suami segera lah. Boleh pula dia nak pilih antara kalangan tetamu ni, padahal bukan kenal pun, ya Allah. Macam pilih baju pun ada kan. Tengok baju ni, saya macam berkenan ni baju ni. Tak nak lah yang ni, macam ada koyak. Pergilah jahit dulu yang ini. Tak apa, saya ambil yang ini je. Orang tu tengah pergi jahit benda lah tu, baju tadi, dia boleh pergi beli yang baru macam tu. Macam-macam lah. Dah tu bakal suami dia yang tak jadi tadi, si Jugal tu apa lagi mengamuk lah dia. Masa tu dia macam pujuk, dia merayu tapi macam tak jalan juga. Yelah dah jadi bini orang kan. Dia pergi mengamuk
habis makanan di sepahnya dengan harta benda yang ada dekat situ semuanya dibalik. Memang dia amuk lah, mengamuk teruk lah. Lepas tu keluarga lelaki tadi, keluarga jugal tu, dia pun pergilah ke balai polis. Dia buat report lah, kata yang pengantin perempuan ni buat hal macam ini kan. Tapi lepas ada kecampur tangan daripada orang tua keluarga tu, macam nenek, atuk macam tu kan, so dia orang tarik balik report tu. So apa yang peliknya kat sini? Yang peliknya dia macam boleh tukar pasangan dia tu macam gitu je. The end. So bagi korang yang mana satu kes yang paling kata macam tak masuk akal lah, dia punya reason tu macam ini je pun reasonnya, kenapa nak kena batalkan lah macam tu, korang boleh komen kat bawah. Guys, secara cerita korang pun dah dengar, terima kasih sebab korang dengar sampai ke saat ni. So kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.